Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Innallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulluhum ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzuqin, hamdan marzuqin, hamdan maqbulin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma amsayna 'ala al-fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim alaihi salam hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Ustaz Tuan Haji Muhammad Sa'dun bin Daulah, Pegawai Pendidikan Islam daerah-daerah Batu Pahat. Yang dihormati Encik Naim bin Kasim selaku Pegawai Immigration daerah Batu Pahat. Kalau salah sebut namanya minta maaf. Nek orang Jawa ngomong nek salah nyebut jeneng ki ngeres njero hati. Jaluk ngapura wala-wala nek salah ya. Pasal mengejut aja nih. Yang dihormati lagi dikasihi Tok Pengulu, Tok Hairul, Pengulu mungkin 6. Yang dihormati
Tuan Haji Mursidi bin Mahad selaku Ketua Kampung Parikyani Tengah merangkap pengurusi Masjid Jami' Parikyani Tengah serta semua barisan ahli jawatan kuasanya dan semua barisan ketua-ketua kampung yang berhampiran, dan tidak dilupakan kepada Tuan Imam merangkap naib kadi mungkin 6 ya. Siapa yang nak berhubung menikah jumpa dengan dia. Iaitu ni jangan lupa saya dah promote ni. Iaitu Ustaz Zulkifli bin Haji Sulaiman, dan yang hormati semua kaki tangan pejabat pendidikan Islam daerah Batu Pahat, dan yang dihormati barisan para alim ulama, yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kaifa halukum? Kapere-kape waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang. Ya, sebagaimana dalam firman Allah taala dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan semoga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyakkanlah kita berdoa semoga sepanjang kita hidup di dunia ini, saki-baki umur yang ada ini, dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dengan keizinan, taufik, hidayah dan inayahnya, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita telah terpilih dapat bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang mulia, iaitu dalam program Johor Bersih 100 hari. Tapi jangan bersih 100 hari aja. Ini sebagai pelancarannya. Sak kapan-kapannya kena resik dai. Zahir dan batin ni. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, kehadiran tuan-tuan dalam majlis ini, dalam majlis ilmu ini juga tu tuan-tuan, di antara cara nak membersihkan diri kita. Tuan-tuan hadirin hadirat, balik nanti tuan-tuan buka kitab Fadail Amal, tajuk zikrullah, hadis yang ke-12 ya. Kitab Fadail Amal, hadis yang ke-12 daripada Abu Darda. Dia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, yang mana saya terangkan dia punya pengajaran hadis saja tuan-tuan ya. Balik nanti boleh rujuk sendiri. Saya bagi homework pada tuan-tuan dan puan-puan. Gawe kening, orang gawe pun kening ya. Yang mana tuan-tuan apabila besok, apabila berlakunya kiamat ya, kemudian manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak dihimpunkan di padang mahsyar, ada sekolongan manusia ni tuan-tuan dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bergemilapan, wajahnya resik ngono, bercahaya, ada nur. Walaupun dalam masa hidupnya hitam si tampuk manggis, macam yang cakap ni lah. Walaupun dalam masa hidupnya ibu-ibu pakai make up, nek orang Jawa ngomong bian cingklong ya, cingklong ya, RM2.40. Sekarang RM2 tak dapat, RM2.40. Walaupun pakai bedak RM2.40 contohnya ya, tapi besok dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bercahaya, bergemilapan, kemudian berdiri di atas mimbar. Mimbar ni agak tempat yang tinggi, dan mimbar tersebut diperbuat daripada mutiara. Sebab tu nikmat surga ni tak terjangkau dekat fikiran kita, tak terjangkau di hati kita, tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, melainkan daripada Quran dan hadis. Lalu orang yang tak dapat sekedudukan sedemikian, dia rasa jealous lah. Orang ni kok dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bercahaya, ada nur, bergemilapan, berdiri di atas mimbar yang diperbuat daripada mutiara, sedangkan dia ni bukan para nabi, bukan para rasul, sedangkan dia dalam masa hidupnya bukan orang yang gugur syahid. Dia yang ngetes juga kalau aku ngetes neng parit yop, yang ngetes neng parit yang di tengah neng sempang, mancing ya lungo mancing, nunggang basikal ya nunggang basikal, nyawit yo nyawit. Minta maaf lah, yang tak faham ni tanyalah yang faham ya. Tapi kenapa dapat sekedudukan sedemikian rupa? Kenapa dapat sekedudukan sedemikian rupa?
Lalu dinyatakan dalam hadis ini, orang ini dalam masa hidupnya daripada kampung berlainan, daripada keluarga yang berlainan berkumpul dalam satu tempat. Kayak macam malam ni tuan-tuan. Ada yang datangnya daripada Gelang Patah. PBID Gelang Patah. Kudai saja nak test, ingat ke tak rumahnya, ya. Masih ingat lagi, maksudnya bermakna rumahnya satu lah tu, ya. Ada yang datang daripada mungkin Selulun, Parit Kasim, Tongkang Pecah. Mungkin ada yang datang daripada Parit Yop. Mungkin ada yang datang daripada Parit Suratman. Yang tak disebut yang kecil hati pula. Ustaz ni pilih kasih, ya. Ni kalau saya nak sebut bagus juga, masanya habis sejam, ya. Tapi tak sampai hati pula, ya. Daripada kampung berlainan, daripada keluarga yang berlainan. Takkan seramai ni kaya ki mak bapak ipodo, tentu lain kan. Ono anak ikan Kaji Nasir, ono anak ikan Kaji Sulaiman, ono ikan Kaji Marto, kan. Berkumpul dalam satu tempat. Tempat apa itu tuan-tuan? Yaitu tempat majlis hilakuz zik, majlis-majlis mengingati Allah, majlis-majlis zikrullah, termasuk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan hadirin hadirat, kita berdalam majlis ilmu ni tuan-tuan, diceritakan tuan-tuan ada 70,000 malaikat bersama-sama kita. Habis majlis ilmu ni, malaikat ini diceritakan tuan-tuan, dia mempersembahkan amalan hamba-hambanya kepada Allah. Allah tanya kepada malaikat. Allah Ta'ala tak tanya pun, Allah Ta'ala maha mengetahui tuan-tuan. Allah Ta'ala tanya dalam pengajaran hadis tersebut, wahai malaikat, bagaimana hamba-hambaku yang kamu tinggalkan tadi? Contoh, hambamu sing aku tinggalkan mau neng dorong ni parit yani, mana-mana parit berkumpul dalam satu tempat. Lepas duduk majlis, lepas solat berjemaah, sembahyang sunat ba'diyah, sanggup dia duduk dalam majlis ilmu. Apa yang diceritakan dalam majlis ilmu? Oh, dia cerita tentang menjaga kebersihan, walaupun belum cerita. Tanda-tanda orang yang beriman itu dia menjaga kebersihan lahir dan batin. Ya, orang yang bersih lahir dan batin tempatnya adalah di surga. Lalu Allah Ta'ala tanya pada malaikat, wahai malaikat, adakah hamba-hambaku ini wis pernah roh surga? Dah pernah nampak surga? Tuan-tuan pernah nampak surga tak? Nampak? Tak pernah nampak. Percaya tak? Yakin ada tak surga? Kena yakin, percaya ada. Dia tak pernah nampak surga. Kalau aku nampakkan surga macam mana wahai malaikat? Oh, kalau hambamu dinampakkan surga, you penting ibadah. Dia cakap, you rajin ibadah kalau dinamakan surga tuan-tuan. Apa yang diceritakan? Oh, dia cerita kalau buang sampah merata-rata, buang sisa toksid. Sisa toksid saya ni cakap dulu ngajar sains juga dekat Serap, bahasa Inggeris, saya belasah Jawa tuan-tuan. Betul saya tak ni kawan saya ni Ustaz Zul, dia memang orang sains, saya orang sastra. Saya kalau buat surat cinta, insya-Allah 2-3 line no problem. Ya, jadi tuan-tuan, buang sisa toksid, dia dapat dosa. Maka tempatnya kalau tak bertobat di neraka. Pernah tak nampak di neraka? Tak pernah nampak, ya Allah. Kalau aku nampakkan neraka macam mana? Oh, kalau dia nampak neraka, tak berani dia buang sampah merata-rata, tak berani dia buang sisa toksid. Lalu Allah Ta'ala ceritakan apa? Wahai malaikat, aku ampunkan hamba-hambaku yang pergi majlis ilmu akan dosa-dosanya. Dibersihkan dosa-dosanya, terutamanya dosa-dosa yang kecil. Tak cerita, tak habis lagi cerita tu. Malaikat tanya, ya Allah, ya Allah, tapi taklah bahasa macam tu. Bahasa kitab tak macam tu, ni saya permudahkan. Ya Allah, aku orang takut Siti. Di antara yang ramai pergi majlis ilmu ni, ono sing ora ikhlas. Tapi bukan tuan-tuan ya. Tuan-tuan semua ikhlas semua. Ini orang kutub utara yang tak ada orang. Dia datang majlis ilmu kerana
nanti kalau bos tak datang nampak aku tak pergi SKT aku teruk lah tahun ni. Contoh, bukan Ustaz tak cakap macam tu, ni contoh. Oh, dia pergi majlis ilmu kerana tak nak terjejas SKT tahunannya. Contoh. Bukan kerana elah kerana kawan-kawan saya tak dicontoh. Ataupun dia pergi majlis ilmu, contohnya dia nak lari daripada bebelan isteri. Kalau dekat rumah, ya Allah, isterinya bebel, tak hidupkan radio pun macam dah rasa hidup radio lah. Bebel aja 24 jam. Daripada isi aku bebel, baik aku pergi masjid. Maksudnya dia pergi masjid kerana nak lari daripada bebelan isteri. Maksudnya tidak ikhlas kerana Allah. Bagaimana ya Allah? Kata Allah apa? Wahai malaikat, ampunkanlah jua dosa-dosanya. Di atas berkat terdapat orang-orang yang ikhlas di kalangan mereka. Jadi tak ikhlas pun pergi majlis ilmu, diampunkan dosa. Terima kasihlah yang ikhlas ni. Tapi biasa tuan-tuan semua memang ikhlas lah tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu mukadimahnya lah tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kebersihan menurut perspektif Islam. Kita kena jaga kebersihan ni tuan-tuan, kebersihan daripada zahir dan kena jaga daripada kebersihan batin. Batin ni bukan tenaga batin. Kita sebut batin aja. Wah. Tokat Ali, Kacip Fatimah. Itulah saya ingat kan. Maksudnya bersih daripada maksiat zahir ini tuan-tuan hadirin hadirat. Dia menjauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Contohnya, bersih daripada meninggalkan perkara yang difardukan oleh Allah. Dia tidak meninggalkan solat fardu 5 waktu. Dia tidak meninggalkan menutup aurah contohnya. Dia meninggalkan judi. Membersihkan daripada maksiat-maksiat yang tadi. Sekarang judi macam tuan-tuan tak payah zaman saya dulu mula kerja. Nak beli judi tuan-tuan pergi kedai Magnum. Yang berkuda pakai helmet semua. Kebetulan saya mula kerja naik motor pakai baju jaket tu yang ada lambang jabat agama. Oh, masa tu pakai tu memang macam hati memang tak elah lah masa tu nak nunjuk-nunjuk. Oh, tunjuk gini ada lambang Johor tu. Tak macam mana saya parking dekat satu kedai. Kabeh orang Melayu. Kenapa kau orang belosokok kau apa ni? Kok kabeh saya berantu raya ke bos mula hari ni kenapa? Oh, rupa-rupanya yang saya parking tuan-tuan kedai Magnum. Ingatkan saya ni macam penguat kuasa. Badan masa tu sado tuan-tuan. Oh, badan gini. Perempuan kalau nampak saya gini terus. Itu cerita saya lah. Tuan-tuan percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Jadi tuan-tuan semua lari. Semua lari. Takut penguat kuasa. Tapi dia tak takut dengan Allah. Tapi sekarang tuan-tuan, kita nak main jangan kita main nak main judi pakai gepeng aja tuan-tuan. Pakai gepeng. Gepeng ni orang Jawa gepeng, dalam bahasa Melayu tipis. Tapi jangan jadikan setan gepeng. Gunakan gepeng ini untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Itu contoh-contohlah. Jangan buang sampah merata-rata, tinggalkan. Maksiat itu tinggalkan. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk membersihkan daripada maksiat batin. Jauhkan diri kita daripada penyakit-penyakit hati tuan-tuan. Contohnya riak, contohnya hasad, contohnya ujub. Ini kalau nak cerita satu-satu panjang tuan-tuan. Balik pukul 3. Tuan-tuan mungkin sanggup. Saya walaupun isinya baru seorang, berharga masa ni. Dia tak uraikan secara terperinci lah. Jadi kita kena bersihkan diri pada maksiat batin. Contohnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, pesanan Rasulullah SAW, kita disuruh apa tuan-tuan dalam hadis yang sahih rawahu Tirmizi, hadis hasan, ittaqillaha haitsuma kunta. Apa maksudnya? Bertakwalah kamu kepada Allah, tak kira kamu berada di mana saja.
Ya, kita kena bertakwa kepada Allah ni tak kira kamu berada di mana saja. Contohnya pergi jabat kerajaan, masuk aja terpampang, dilarang merokok. Contoh no smoking. Betul bahasa Inggerisnya. Saya ni very poor. Very poor ke power? Very poor. Ya. Terima kasih kerana membuang sampah di sini. Kan bahasanya cantik sikit. Kalau dulu tolong buang sampah di sini. Sekarang terima kasih buang sampah di sini. Oh, masa tu orang nampak buang sampah jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus tu. Masuk tong sampah. Orang nampak. Dekat pejabat kerajaan ada tu. Sekali naik kereta, mangan duku, mangan rambutan, mangan pulasan, mangan duku langsat. Ni tak cerita buai tekan pukul 12. Nunggang kereta ke dewean pukul 11 malam. Ni jabat kerajaan betul-betul nampak sampah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi nampak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sekali naik kereta malam-malam 11 malam. Tu siapa tu? Saya lah. Balik 11 malam sampai rumah, mangan rambutan, wong ora ketok ning jero kereta, buka tingkap mangan rambutan, isi dilek sampai dikuang. Betul? Betul? Macam buat aja tuan ni. Kalau rambutan okey lagi. Kalau rambutan okey lagi, kalau dibaling tak berapa sakit. Cuba minum air tin. Minum mentang-mentang tak tengok orang, tak ada orang, tak ada terima kasih buang sampah di sini, tampak dekat keluar. Naik motor yang dekat belakang tu, terkena muka dia. Maksudnya kita bertakwa kepada Allah ni bukan pada tempat yang tertentu. Contohnya buang sampah ni pada jabatan-jabatan kerajaan. Ya, pada tepi jalan mana-mana buang sampah rata-rata, jangan. Dan kata Imam Syafi'i, tuan-tuan, bertakwalah kamu kepada Allah di saat kamu sendirian dan ketika kamu di saat berhadapan di orang ramai. Kita kena bertakwa. Macam tadi ketika berada depan orang ramai, lagi-lagi bos nampak, oh ini kertas ni, ya Allah, bos membazir betul lah. Ini kita kena racik, ya, masukkan dalam plastik hitam, kemudian kita recycle, ya. Masuk racik, bismillahirrahmanirrahim, tersakut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus. Bos tak ada, kawan tak ada, campak aja. Nak buat tong hitam tu pun malas, orang tak nampak. Maksudnya dia bertakwa ketika di hadapan orang ramai. Di saat dia sendiri, dia tidak bertakwa. Kena jaga-jaga, tuan-tuan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu contoh, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita kena jaga, tuan-tuan. Saya teringat seorang Imam ahli sufi, ya, ahli tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi. Pentingnya kita, tuan-tuan, kena menjaga kebersihan maksiat zahir dan maksiat batin. Ada seorang hamba Allah ni, seorang orang bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Wahai Tuan Imam, aku ada takon sikit. Saya nak tanya sikit. Tapi tak cakap jauh lah, tuan-tuan. Dia cakap Arab. Nanti kalau saya cakap Arab, tuan-tuan bingung pula. Kalau PPID mungkin lah, ya. Saya suara Arab tak habis, tuan-tuan. Wahai Tuan Imam, saya nak tanya sikit. Ada hamba Allah ni, Tuan Imam, dekat dunia dia tak popular. Dekat dunia ni dia tak popular. Dia bukan Pak Imam, bukan naib kadi, bukan penceramah YouTube contohnya. Ni tak adalah. Ini godaan semua, tuan-tuan, YouTube ni, tuan-tuan. Menyempurnakan hajat sahabat ni. Yalah, niat yang baik je lah, tuan-tuan. Dia bukan YB ke MB ke, orang biasa-biasa je. Bukan orang apa ni, terkenal pun. Dekat dunia dia tak terkenal. Tapi Tuan Imam, apabila dia meninggal dunia, matinya pada hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, pada malam Jumaat. Kemudian dekat dunia orang tak kenal dia pun, orang biasa-biasa. Tapi kok Tuan Guru ramai. Kalau Jawa Ponorogo, ramai itu memang ramai lah, tuan-tuan.
ruang ni ninggalin yang parik yang di tengah wong parik Surat Manono apa ke wong Teluk Ramunia yo ono, Sri Medan parik Warijo yo ono, wong Bandar yo ono, wong parik Nombor 5 yo ono, parik Gantung Rengit kono yo ono. Kok ruang mimen ki sampai masjid orang muat, padahal masih hidupnya dia tak terkenal tuan-tuan. Tapi kenapa orang ramai datang ni? Lepas tu apabila dia dah meninggal dunia, kebaikannya disebut-sebut. Masa dia hidup, orang tak nampak kebaikannya. Rupa-rupa ni sing selalu ngeresiki tai cecak masjid ki, rupanya dia biasanya orang wis balik kabeh dia kelentang-kelentung ning mburi masjid, bakso pinggan, bakso cawan. Di elah sing masak, nek modal ikut gawe nasi biryani ayam. Mbah begini nasi biryani ayam apa nek bener aja alhamdulillah. Ora cukup ya orang nuntut di ETDE. No, disebut-sebut kebaikannya. Tanda orang baik nih tuan-tuan, datangnya disukai Allah, didatangnya itu kehadirannya disukai orang, meninggalnya ditangisi orang. Wa Haji Marto meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis meninggal, lapang kubure dicucuri rahmat. Wonge apik lho pas urip iki ruamah ki ora loke. Ora sombong. Kang Kaji Kasim meninggal, oh yo apik. Nyusahi wong urip di dunia. Ni ada nama jangan minta maaf, tak salah sebut nama. Si Pulan B kok mati. Yo apik. Urip nyusahke wong. Jangan tuan-tuan ya, jangan hukum orang. Jadi dalam masa hidupnya ini dia tak terkenal. Tapi apabila dia meninggal, ramai orang datang. Matinya pada hari baik. Kebaikannya disebut-sebut. Kenapa wahai tuan guru? Kata guru Tuan Imam Judid Al-Baghdadi, kata dia, lakukanlah 4 perkara yang akan menaikkan darjat seseorang itu sama ada di dunia apatah lagi di alam akhirat. Lakukan 4 perkara ni tuan-tuan. Kita berpeluang lagi. Selagi nyawa tak dekat tenggorok, selagi matahari tak terbit daripada arah barat, berpeluang lagi kita untuk beramal ibadah, bertaubat dan memperbaiki amal ibadah kita tuan-tuan daripada masa ke semasa. Yang pertama, hamba Allah ini dalam masa hidupnya kenteng menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu. Tapi dia belajar menuntut ilmu bukan nak mencari salah orang, tapi dia belajar, dia nampak kelemahannya. Dia belajar menuntut ilmu bukan semakin jauh dengan Allah, tapi semakin dekat kepada Allah. Sebab itu kata As-Sufyan As-Sauri tuan-tuan, kesempurnaan orang menuntut ilmu itu ada 5 perkara. Contohnya kita belajar ilmu kebersihan. Contohnya ilmu kebersihan. Bagaimana nak berwuduk dengan betul. Bagaimana nak mandi junub dengan betul. Dah belajar. Masa cikgu mengajar, kita kata Imam As-Sauri, kita kena diam. Adab-adabnya kena diam. Cikgu ngajar diam dulu. Nombor 2, ngurungokke. Ngurungokke apa? Kena dengar. Nombor 3, ngilengke. Ingat semula. Dah balik nanti duduk ni, dah diam kan? Dah dengar balik sambil minum air kopi kebre, sayangnya buatkan. Mbah-mbah saya dulu tuan-tuan suruh buat air, tak payah cakap-cakap. Isteri tahu. Walaupun bercintanya selepas nikah. Kita nikah bercinta 4 tahun, 10 tahun. Tak keluar air. Mbah saya cintanya lepas apa? Lepas nikah. Air. Baju. Jaluk turu. Kena bingung gitu kan. Kenapa losak dia? Nah, jadi dia lagi tajuk dia dah lupa. Apa tajuk dia tadi? Sambil minum air ngilengke. Mau abang ke cerita apa ya? Jangan cakap ustaz ke, saya tak layak kalau tak abang ke, sedap sikit dia. Abang ke cerita apa ya? Oh, 4 perkara yang menaikkan darjat. Pertama, berilmu. Kedua, tak payah cerita, nanti dah pecah rahsia pula. Sampai 4 bercerita, dia ingat, tak cukup lagi. Oh, menjaga kebersihan, tak cukup.
Dah ingatkan nombor 4 kata Imam Ash-Shawri, kena amalkan akan ilmu yang dipelajari. Lagi-lagi yang cakap ni, jangan buang sampah merata-rata. Saya balik, saya sendiri yang buat. Jangan. Tak sempurna. Dah amalkan tak sempurna lagi. Kena sampaikan ilmu yang telah dipelajari. Jadi tuan-tuan, pertama untuk ilmu yang dapat menaikkan darjat. Ialah tuan-tuan kalau dekat pejabat ya, ustaz ya, bos saya yang ada ijazah kelulusannya apa? Ya PPID. Contoh, kalau saya setakat darjah 6 get diploma aja, itu pun dah 2 poin berapa, ya penyelia, walaupun task force pun tak apa, memang seterap lah tu. Ya, ikut kedudukan ilmu tu menaikkan darjat. Nombor 2, tuan-tuan, hamba Allah ini dalam masa hidupnya tuan-tuan, iaitu bersifat tawaduk. Jangan sombong, suka merendah diri. Haji, umur dah berapa Tuan Haji? Umur saya 73. 73 Tuan Haji. Ya Allah, Tuan Haji 73 macam 37 Tuan Haji. Handsome, gigi masih penuh, tak macam saya. Apa ni, cermin mata pun tak pakai. Dia punya gepeng pun Apple kerawak. Gepeng tu gepeng. Saya pun Xiaomi cap ayam. Pakal ayam dah mahal tuan-tuan. Jadi saya okey sikit lah. Ini umur 73 pakai gepeng Apple kerawak. Apa namanya? iPhone. Macam mana Tuan Haji? Dia cakap apa? Orang yang sombong. Tengoklah kita. Kita makan herba-herba. Kita makan jamu. Minum pun tempat ali. Memang mbah-mbah saya umurnya panjang-panjang lah. Itu sombong tuan-tuan. Mana Allahnya? Patut dijawab, alhamdulillah, dengan izin Allah saya panjang umur. Doakanlah saya semoga panjang umur dalam keimanan dan doa kebaikan untuk kamu juga. Kan bagus jawapannya, betul tak? Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Nombor 3, dalam masa hidupnya tuan-tuan, dia suka bersedekah. Tak sikit dia banyak, tapi dia melazimkan bersedekah. Yakinlah tuan-tuan, orang yang bersedekah ini di antara ganjarannya Allah Ta'ala, di antara ganjarannya dipanjangkan umurnya. Panjang umur ni ada ulama' memang dipanjangkan umurnya. Sepatutnya umurnya tinggal 3 hari, Allah Ta'ala panjangkan jadi 30 tahun. Ada yang kata maksudnya panjangnya umur tu tuan-tuan, walaupun dia mati tapi kebaikannya disebut-sebut lagi. Ada yang kata panjangnya umur tu walaupun umurnya tak panjang, kebaikannya itu dicatat oleh para malaikat sehingga hari kiamat. Jadi banyakkan bersedekah tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan lah, tuan-tuan tanam pokok terung. Apa tu dalam bekas tu apa? Hidroponik hidroponik. Baik, guru saya ada. Hidroponik. Ya. Dah tanam terung itu, beli pula dekat Jambi sana. Dah susun cantik-cantik. Oh, dah tumbuh dia punya pentil pula. Dia punya terungnya tu dah keluar gitu. Wah, alhamdulillah. Subuh tengok dah tu. Lepas zuhur kok hilang kabeh. Dicolong siapa? Dicuri oleh orang atasan. Paham orang atasan? Monyet. Saya dapat bahasa orang atasan ni daripada guru besar Seri Cantik. Wayanya tu letternya jatuh semua. Kenapa ni ustazah? Ini kerja orang atasan. Takkan tok pengulunya buat macam ni. Pengusinya buat macam ni. Rupanya monyet, orang atasan, ya. Tak ya tuan-tuan. Terung kita modal RM20, 25 ya. RM25 seriap dia punya bekas siap bajanya dah tumbuh, kita jaga baik-baik. Tiba-tiba dicuri. Kalau tak sabar tuan-tuan, mulutnya cakap apa? Yang cakap bukan-bukan. Kadang-kadang celeng lah, opung lah, metu kabeh tuan-tuan ya. Tapi kalau kita dah dicuri lah, niat sedekah lah. Walaupun pada haiwan tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan Nabi Ibrahim tuan-tuan, kisah Nabi Ibrahim. Suatu masa Nabi Ibrahim ni didatangi seorang pemuda.
Ya. Nabi Ibrahim ni datangi seorang pemuda, datang pada Nabi Ibrahim pada waktu malam. Wahai Nabi, wahai Khalilullah, wahai Nabi Ibrahim, aku jemput kamu besok pagi, aku jemput ke rumah kerana aku nak nikah. Dijemput datang majlis walimatul urus. Kata Nabi Ibrahim, insya-Allah saya hadir wahai pemuda. Pemuda tu pun balik. Nabi Ibrahim pun tuan-tuan, tak lama laki tu balik, datang malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya apa? Nyabut nyawa. Wahai Nabi Ibrahim, aku nak bagi tahu kamu, pemuda yang datang tadi jemput kamu nak nikah selepas subuh, kejap lagi aku nak tarik akan nyawanya. Nabi Ibrahim ni mesak dong. Urung rosok pula. Dia tak cakap urung rosok. Urung nikah kok isaret ninggal. Mesak ke? Nak bagi tahu ke tidak ya? Tapi kalau dah ditakdirkan mati ya, mati juga. Jadi Nabi Ibrahim pun bertawakal pada Allah. Pada keesokannya pagi, Nabi Ibrahim pun tergesa-gesa pergi rumah pemuda itu untuk memenuhi undangan majlis walimahnya itu nak nikah. Sekali dia tengok pemuda tu masih hidup, yo waras, yo iso nikah, yo orang meninggal, setahun orang meninggal, 2 tahun orang meninggal, 3 tahun orang meninggal, 10 tahun orang meninggal, 20 tahun orang meninggal, 30 tahun orang meninggal. Minta maaf, 30 tahun baru meninggal. Dah tak berapa sian lah, sebab dah sampai cucu kan. Lalu diceritakan Nabi Ibrahim bertanya, wahai malaikat Israel, caranya kamu umur pemuda tu masuk pemuda tu kamu tarik nyawanya sebelum dia nikah. Ini apa dah jadi ni? Sampai 30 tahun lepas nikah baru kamu tarik akan nyawanya. Kau silap ke wahai malaikat Israel? Kata malaikat Israel, tidak wahai Nabi Ibrahim. Memang sepatutnya sebelum subuh ku tarik nyawanya, tetapi Allah Ta'ala perintahkan padaku, wahai malaikat Israel, tangguhkanlah untuk menyambut nyawa saudara Nabi Ibrahim ini. Apakah amalannya wahai malaikat Israel? Pemuda ini, rupa-rupanya tuan-tuan, pemuda ni lepas jemput Nabi Ibrahim, dia balik tu jumpa peminta sedekah. Dia keluarkan 3 dirham. Walaupun ketika itu dia nak berumah tangga, dia perlukan duit tak? Perlu. Sekarang ni kalau tak ada 10k lah, jangan harap lah. Biasanya 10k ya. Kali kedua pun saya tak tahulah ya. Kali kedua mungkin murah sikit lah, tengok kalau IT ke apa. Tapi sekarang pun dah pengalaman pun mahal lagi tuan-tuan. Dia nak berumah tangga pun dia perlukan duit, tapi ada peminta sedekah, dengan ringan tangan dia keluarkan 3 dirham, ikhlas semata-mata kerana Allah. Dengan keberkatan dia bersedekah itu tuan-tuan, 1 dirham diceritakan Allah Ta'ala panjangkan umurnya 10 tahun. 3 dirham Allah Ta'ala panjangkan umurnya 30 tahun. Sebab itu dengan bersedekah ni tuan-tuan, dia dapat membersihkan dosa-dosa kita, terutama dosa kita, dan sembutnya memanjangkan umur. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, dalam masa hidupnya yang dapat menaikkan darjat seseorang itu kena ada wa husnul khuluq, mempunyai akhlak yang mulia. Dah hisap belum ni? Belum lagi. Mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ni, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang mempunyai akhlak mulia ni ada 3 tandanya. Ada 3 tandanya. Dah azan kita azan dulu lagi, sambung sikit lagi.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula la haula la haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qaimati sayyidina Muhammadin wasallam wa sallallahu jama'an yatanaffiha wa ba'asmakum mahmudan ladzi mata innaka latulful mi'an. Allahumma fili wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqum. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sikit lagi ya tuan-tuan boleh Okey, kata Imam Hasan Basri, tanda orang yang berakhlak mulia, pertama dia suka hidup tolong menolong. Yang kedua, hidupnya tidak menyusahkan orang lain. Nombor tiga yang saya nak terangkan ni tuan-tuan, dalam masa hidupnya orang yang tanda akhlak mulia ni, mulutnya mulut yang baik, mukanya muka yang manis. Muka yang manis ni tuan-tuan, kalau dia jumpa orang, ya Allah senyum. Mulutnya cakap tu cakap yang baik, sebelum dia cakap berfikir, adakah percakapan itu bertentangan dengan syariat, adakah penyakapan itu dia mengguris hati orang. Sebab tu orang tadi mati, walaupun dia tak terkenal masa hidupnya, kenapa orang dia meninggal, malaikat maksudnya makhluk langit dia mengenalinya, kerana di antaranya dia jaga mulutnya mulut yang baik, wajahnya wajah yang manis. Jangan pilih-pilih pula. Mentang-mentang yang berurusan dekat kerajaan, yang datang tu ibu IT. Oh, senyum lebar. Ibu IT tahu? Bukan ibu internet, ibu tunggal. Ya, bos saya kerja tak cakap boleh. Ataupun single mother. Oh, dia punya layan. Kalau yang datang tu dah tua-tua, pakai tongkat. Ada apa makcik? Muka masam aja. Yang datang pun Assalamualaikum. Jangan macam tu. Rata, sama rata. Ikhlas kerana
kerana Allah. Sebab itu saya teringat tuan-tuan, terbaca dalam Baiti Jannati, yang diceritakan di antara amalan isteri Rasulullah, iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin Sayyidatina Khadijah. Di antara 3 perkara yang disuruh amalkan dalam rumah tangga, supaya rumahnya tangga itu, hubungan suami isterinya, kekeluargaan bertambah guyup. Kata Sayyidatina Khadijah, yang diamalkannya tuan-tuan dalam kisah tersebut, amalkan 3 perkara. Banyak tuan-tuan, tapi disebutkan perkara ini 3 perkara. Pertama, jaga perhiasan diri, keterampilan diri. Ni ada kaum ibu tak ni? Oh, dekat belakang ada. Yang lelaki pun dengar juga. Nanti sampaikan pada isteri ataupun isteri-isteri. Yang beras, waras, keras cukup, boleh isteri-isteri. Tak cukup, isteri aja tuan-tuan sampaikan. Pertama tuan-tuan, perhiasan, maksudnya bersolek, suka menghias diri. Seorang perempuan menghias diri itu boleh merapatkan hubungan suami isteri. Suami gitu juga. Masa bujang dulu bertunang pun sikat rambut belah, baju macam mata pedang, pakai t-shirt pun masuk dalam. Sekali dah berumah tangga, tak jaga keterampilan, pakai kain pun yang coraknya belah depan, gulungnya sengit sebelah. Bukan tuan-tuan, itu laki memanglah. Yang perempuan pun sama. Oh, jangan masa bertunang, ya Allah, soleknya dah jadi isteri, mentang-mentang dah dia punya, dah rasa pula. Dia tak jaga keterampilan, tidur mukanya angus-angus gitu. Pergi jemputan pun cantik-cantik, nak tidur kasih bedak putih tu, bedak sejuk kasih timun 2 biji. Untuk suami 2 biji besar sangat, 2 potong lah, 2 biji macam mana. Jangan serengan-rengan kita menghias diri, ibu-ibu. Serengan-rengan, walaupun tak bermakeup tak apa, original. Serengan-rengan menghias diri, senyum. Senyum, walaupun tak pakai cingklong tak pakai apa pun. Suaminya balik, nanti balik kelas ni, suami balik, Assalamualaikum, girik, bukakan pintu, Waalaikumsalam, abang. Hilang penat kita. Cuba bayangkan kita balik 11 malam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tak buka, tendang aja. Apa perasaan kita? Itu yang nak cari lagi. Gaknya lah, saya taklah macam tu tapi macam sama je lah. Muka masuk diri pula. Jadi tuan-tuan, kena senyum. Sebab itu kata orang Jawa, orang perempuan ni kan ada 5 I. Bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Faham kan? Oh, faham tak payah cerita lah. Orang perempuan pertama kena ada bakti. Bakti ni maksudnya patuh pada suami. Selagi suami itu perintahkan perkara yang betul, kena patuh. Yang keduanya, bakti, hati-hati, kena berwaspada, menjaga kehormatan. Lagi-lagi kalau suami tak ada, jangan jumpa suami cakap pun tak senyum. Abang, nanti pergi pasar belikan. Kalau boleh ikan tu siang terus. Ya Allah, getak-getak. Tapi kalau jumpa imamnya, Pak Imam nak pergi mana bawa beg hitam ni? Pergi pakai jubah tak nak nikahkan orang Pak Imamnya. Baik-baik tau, luri banyak. Ya Allah. Dengan suami disentak-sentak, dengan Pak Haji orang lain lembut-lembut. Jangan. Suaminya tak ada, jangan berhubung dengan orang lain. Ini banyak ni tuan-tuan. Tapi bukan orang sini, orang Kutub Utara yang tak ada orang. Kan ada persatuan union, kawan-kawan sekolah tahu kan? Reunion. Masa tu tak godaan tuan-tuan, jumpa kekasih lama. Ni kerap berlaku ni. Dah lama tak jumpa. Awak macam dulu ya. Ya Allah, caringnya. Suaminya tak caring. Dah mulalah di WhatsApp, apa khabar? Bahaya tuan-tuan bahaya. Dah nanti tadi cerita kebersihan nanti ni. Tajuk rumah tangga boleh akan datang.
Ya, itu apa namanya? Bakti hati-hati. Hati-hati, gemati. Gemati ni beri perhatian. Suaminya, kita kena beri perhatian. Suaminya suka apa? Oh, suami memang suka bersih. Rumah ni kena bersih lah. Jangan balik dia punya tingkap berabuk, dia punya cawan berabuk. Contohnya, oh, suaminya suka bersih macam ni. Tapi suami pun kena faham, kena bantu isteri. Sebab suami punya saya belum cerita tadi, ada juga. Maksudnya kena prihatin terhadap suami dan anak-anaknya. Kalau boleh, saya suami seluar, saya seberapa? Ibu-ibu tahu tak ni? Jawab dalam hati. Suami sekarang ni saya seluar berapa? Ada orang tu 42. Dulu masa bujang 28. Siapa tu? Saya lah. Bapaknya tahu saya pakaian Omar. Oh, kalau tak tahu jangan nak tambah 2 lah. Saya macam tahu juga. Contoh. Yang ketiga, Gemati, gemi. Gemi ni tuan-tuan penting. Gemi tuan-tuan, orang perempuan kena pandai membantu suami dalam menguruskan ekonomi. Ya, perempuan ni kena tuan-tuan, kena macam Sayyidatina Fatimah. Kan ada Rasulullah salam 3 tangan sahabat Nabi. Ya, 2 orang sahabat Nabi, 1 anaknya sendiri. Bukan senang nak dapat dicium tangannya oleh Rasulullah. Di antaranya tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az, nombor 2 Mu'az bin Jabal, nombor 3 anaknya sendiri tangannya pernah dicium oleh Rasulullah, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Ketiga-tiganya ini dia rajin bekerja. Sayyidatina Fatimah rajin membantu suaminya Sayyidina Ali membuat kerja. Jadi perempuan ni kena berdikari. Jangan sikit-sikit abang, sikit-sikit abang. Bang, anak kita demam bang. Bang, motornya kempis bang. Bang, gasnya habis bang. Dia fikir, bang, macam mana nak pasang gas ni bang ya? Bang, dia punya nila habis bang. Macam mana nak nila bang? Semua bang. Kalau saya jumpa isi macam ni, saya pun dekat dengan dia, saya komat, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis dia main bang, saya komat lah tuan-tuan. Sebab itu kata orang Jawa, perempuan ni tuan-tuan, rengan di sumur, hemat di dapur, anget di kasur. Anget di kasur semua faham kan? Rengan di sumur ni maksudnya rengan membantu suami bersihkan rumah, bersihkan persitaran rumah contohnya. Hemat di dapur, rajin masak. Hangat di kasur. Apa? Hangat di kasur? Tak boleh cerita. Dan yang akhir sekali, ules asi. Perempuan ni kena berkasih sayang. Sebab itu kata Sayyidatina Khadijah, nak mengelakkan rumah tangga tuan-tuan, pertama jaga perhiasan penampilan diri. Setidak-tidaknya kena berwajah manis. Kita dengan jumpa bos senyum, bos jumpa kita senyum, jumpa Pak Imam senyum, jemaah jumpa imam pun senyum, manis. Jangan tabung lalu senyum pun sedekah juga. Yelah, dah tak mampu, tapi takkan senyum aja tuan-tuan. Nombor 2, nak mengeratkan rumah tangga. Yang keduanya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu jaga tempat tidur. Ibu-ibu janganlah dia punya cadar tak jaga kebersihan. Daripada pengantin baru sampai anak 5 tak pernah dibasuh. Dia punya batal apa namanya tu? Batal yang daripada anak dara. Batal bucuk. Cuba ibu-ibu balik, seminggu dia punya cadar tukar warna pink. Semua warna pink, era warna pink. Kedudukan tukar sikit. Minggu depan malam Jumaat warna biru. Cubalah buat. Macam mana reaksi suami? Yang boleh buatlah. Kerana mengeratkan hubungan. Itu yang balik sembahyang Jumaat, kawannya sembahyang Jumaat pula, baca Yasin tali malam Jumaat, yuk ngata yuk, minta maaf. Kita nak balik cepat. Sebab apa? Dia nak tengok tempat tidur malam ni warna apa. Mengeratkan hubungan. Nombor 3, kata Sayyidatina Khadijah, jaga perut. Jaga perut suami. Bukan suruh gosok itu perutnya. Maksudnya masaklah untuk suami dengan ikhlas kerana Allah. Dan apabila masak, tuan-tuan, jagalah kebersihan tuan-tuan.
Kerana saya teringat satu kisah, tuan-tuan hadirin hadirat, ketika Rasulullah sebelum berhijrah ke Yasrib, rupa Rasulullah ni menjalinkan hubungan dengan luar negara, negara Mesir cukup baik. Walaupun dia belum berhijrah, dia menjalinkan hubungan di luar negara dengan negara Mesir ni cukup baik. Sehingga kan apabila Rasulullah dah menjadi pemimpin di Yasrib, di Madinah, pemerintah Mesir telah menghantar seorang tabib untuk berkhidmat di Madinah, di Yasrib. Doktor ni, tabib tu doktor lah ya, bahasa senang. Tabib ni dekat Yasrib rasa pelik. Tak ada orang sakit. Dah 2 tahun macam makan gaji buta. Ibarat gitulah. Dah dibayar oleh negaranya Mesir, dia duduk dekat Yasrib, dia tak sedap hati, tak ada yang nak dirawat. Sedangkan ketika dia Mesir, orang tak henti-henti nak minta rawatan. Jadi dia rasa pelik, kenapa orang Islam Yasrib ni semuanya sehat-sehat? Adakah dia takut doktor? Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, adakah orang-orang Yasrib ni takut dengan tabib? Tidak, dia takut hanya kepada Allah. Lalu diceritakan tabib ini dibawa round di sekitar Madinah, memang sehat-sehat. Kerana apa? Sebab orang-orang Islam terutamanya, dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Walaupun sunnah itu yang hukumnya sunat, ada sunnah yang hukumnya wajib, betul? Ada yang sunnah hukumnya sunat. Sunatnya apa? Dibuat dapat pahala, tinggalkan tak apa. Itu yang tak apa je tak buat. Dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Rupa-rupanya orang Madinah sehat. Kenapa? Pertama, dia makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang, makan sikit-sikit. Yang cakap ni sikit-sikit makan, tak berhenti sebelum tak sendawa. Belum habis sendawa jumpa nasi biryani ayam. Balik nanti jumpa adik Ali makan mihun sup. Balik rumah makan lagi, nak jaga hati isteri. Yang keduanya orang Madinah, dia menjaga kebersihan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada sikit lagi, pukul 9 kan habis. Itu contoh. Satu lagi sunnah Rasulullah SAW yang kita kadang-kadang tak berapa nak amal. Bukan kita ni macam tuan-tuan semua amal. Kadang-kadang kita tak mengambil berat walaupun sunat. Satu amalan tuan-tuan yang amalan sunat, selepas kita bangun tidur je tuan-tuan, sebelum gosok gigi, sebelum wudu, ada sunnah yang kata Rasulullah, iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fi wudunihi hatta yasilaha salasan fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Daripada rawahu Muslim, yang mana minta maaf, daripada Qutaibah, daripada Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah bersabda, apabila salah seorang daripada kalian bangun daripada tidurnya, janganlah mencelupkan tangannya ke tempat wuduknya sehingga dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Kita bangun tidur tuan-tuan, sebelum nak buat sesuatu, sunat hukumnya buat dapat pahala, tinggalkan rugi, basuh tangan sebaik-baiknya 3 kali. Kerana apa? Kerana kita tak tahu ketika kita tidur tadi tangannya di mana. Mungkin kita tidur tadi mengiring sebelah kanan, tangannya taruh dekat pipi gitu. Sekali tangan kita neng di kadang-kadang, neng celah kelengkang. Contoh, bukan tuan-tuan. Kita masa tidur tak tahu tangan kita dekat mana kan? Entah utik-utik ke apa. Utik-utik pula. Oh, tadi kan cerita utik-utik. Yalah. Entah macam kita tidur kadang-kadangnya, alah tangannya ngerembet-ngerembet. Saya pernah tuan-tuan dulu, masa saya masih sekolah, nunggu bapaknya balik bawa nasi ambang. Bapaknya tak balik-balik. Sampai terturun. Mak, besok mak nanti kalau bapak balik kejutkannya nak makan nasi ambang. Dulu nak makan sedap susah tuan-tuan. Sekarang anak-anak sekarang makan nasi ambang geli. Tangannya ono kurak bopo imame. Ngumpat pun. Dulu nak makan sedap tunggu ada kenduri belum makan. Jadi nunggu-nunggu bapaknya tak balik. Sekali bangun pagi, mak kenapa tak kejut kita? Bungkusan nasi ambang ada dalam beldi buruk. Kenapa tak kejut kita? Mak makan sendiri dengan ayah.
Padahal malam tu dah telap-telop lu makanan ni. Telap-telop berarti mu akan maksudnya dia tidur makan dalam keadaan ngigau. Wis warak kata dia tak bangun. Jadi kalau kita bangun tidur entah nyekel sana ngecel sini, dia tak basuh tangan, tiba-tiba cucunya bangun atau makan roti, tangannya tak pegang apa terus makan ni. Kan tuan. Jadi sunnahnya kita basuh tangan dulu. Dan satu lagi tuan-tuan, cantiknya ajaran Islam tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan ada perkara yang mewajibkan mandi, wa in kuntum junuban fattahharu suratul Maidah, dan jika kamu junub berhadas besar maka bersucilah. Tengok cantiknya Islam. Kalau berjunub yang mewajibkan mandi, bersetubuh, keluar air mani, darah haid, darah nifas, bersalin, ya wajib mandi. Itu satu, kita disuruh menjaga kebersihan. Sebab tu kena belajar untuk ilmu ni, walaupun dah jadi ustaz geledekan pun, lagi macam saya lagi taklah. Tutup ilmu jangan kita berhenti selagi hayat dikandung badan. Semakin kita belajar semakin banyak yang tak tahu. Pernah tuan-tuan, saya termasuk dalam ada kumpulan LDK lah. Saya kononnya etok-etok lah, bukan betul etok-etoknya. Suruh jadi pemudah cara. Suruh jadi, kan suruh berhenti tadi. Suruh jadi pemudah cara. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya tanya peserta. Di antara syarat-syarat sah solat, yang pertama hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Saya test, siapa yang boleh terangkan? Dekat situ ada orang lama, pertengahan, masa tu bujang ada, kanak-kanak pun ada. Lalu ada dah pangkat atuk, ustaz, saya boleh terangkan apa itu hadas besar. Oh, confident dia jawab. Umur lebih kurang 60 lebih lah. Saya tak sebut dekat mana. Saya ustaz, satu hari hadas besar 7 kali. Satu kali 7 kali. Saya cakap, Tuan Haji pengantin baru ke sampai 7? Apalah ustaz, saya ada pun jadi perhiasan aja. Faham? Janganlah ditanya. Saya ada pun jadi perhiasan. Habis sampai 7 hari, 7 kali sampai hadas besar. Saya ustaz, saya kalau makan minum air campur susu cair, perut saya sakit ustaz, memulas-mulas ustaz. Saya buang air besar sampai 7 kali. La ilaha illallah. Rupanya yang dia faham hadas besar tu buang air besar. Ni cerita betul, bukan cobaan tuan-tuan. Baik dia belajar tuan-tuan. Jadi dia selama ni salah, insya-Allah dia berharap benda diampunkan oleh Allah kerana dia jahil. Itu satu. Belajar bab mandi. Lepas tu mandi badan besar. Rukun mandi ada 2. Pertama niat, kedua meratakan air pada seluruh anggota badan. Niat yang mudah, lafaz niat. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu huslan mafrudu alayya lillahi ta'ala. Dalam hati air sampai aja, lintasan hati saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah. Pastikan meratakan air pada seluruh anggota badan. Celah-celah, seluruh cangkung ratakan air. Tapak kaki tu kalau kita mandi dekat bilik mandi, tapak kaki tu bawah tu basah kerana apa? Air mustakmal ke air mutlak? Dah terangkan. Tiba-tiba ada orang lelaki yang kata, ustaz, tapi gaya tak macam tu lah, saya ubah sikit. Ustaz, saya selama ni mandi tak sama macam Ustaz Ajo. Saya niat ustaz ambil gayung aja, saya niat Allahu Akbaru kabiro. Saya pun sambung, walhamdulillahi katsira. Benar ustaz. Saya cakap memang betul, itu doa iftitah. Kenapa mandi hadas besar sebut Allahu Akbar? Sebab Allah yang maha besar. Habis kalau mandi kecil, Allah yang maha kecil. Dia pun tak boleh jawab. Tak benar? Ya tak. Macam gitu. Yang perempuan diam aja. Perempuan ni pemalu tapi mau. Pemalu. Diam aja. Ni cerita betul ni, bukan cobaan. Diam. Orang Batu Pahat ni kan dia asal ada kelas ada makan. Jadi saya pun nak pergi makan. Ada seorang perempuan pula jumpa saya. Kayak klimis ngono. Klimis atau klimis? Ayu jugalah. Saya pun duk. Kayak nangis pula weh. Saya kalau perempuan nangis tuan-tuan memang lepak dia. Allahu Akbar. Ustaz, saya ni dah janda 5 tahun ustaz. Dah janda 5 tahun. Saya hidup dengan suami saya 30 tahun ustaz.
Tak masuk umur akil balik, Ustaz. Selama ini saya mandi. Saya selama ni mandi. Oh, dia teresak-esak gitu. Saya selama ni mandi. Sabar pakcik, istighfar banyak-banyak, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Selama ni saya mandi tak sama yang macam Ustaz ajar. Apa yang tak sama, makcik? Niat yang dalam hati pun tak sama. Cuba sebut pakcik, saya nak semak dulu betul ke tidak. Ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati dia baca, celam celum tanggal suajeru melpuning kolam. Cuba ulang balik semula makcik. Arab macam bukan, Jawa macam bunyi Jawa. Dan dalam hati tak kisah. Ulang balik semula. Celam celum tanggal suanjero melpuning kolam, Ustaz. Melayunya apa? Celam celum tanggal seluar dalam, terjun dalam kolam. Makcik belajar dengan makcik ni orang mana? Makcik ni orang Johor. Makcik tak sekolah agama ke, Ustaz? Adik-beradik saya ada 14 orang, Ustaz. Orang dulu anaknya ramai-ramai tu. Nyambil je 14. Kenapa? Orang dulu yakinnya pada Allah, memang yakin rezeki tu Allah Ta'ala yang bagi. Walaupun kerjanya noreh, getah, sabit kelapa, tanam pokok tamato, kacang panjang, anaknya 14. Dia yakin dia semuanya 14 jadi anak orang, tak jadi anak beruk. Maksud jadi anak orang tu jadi orang yang berguna. Tapi orang sekarang tengok, gaji dia kerja dekat aircon. Sejuk. Anak berapa? 4, 5, paling ramai 3. Suruh tambah, abangnya nak tambah anak. Tak boleh lah abang, beli pampers pun kongsi-kongsi. Diungkit-ungkit, beli pampers ke kongsi-kongsi, bayar bulan kongsi-kongsi. Orang dulu kenapa? Tengok, yakinnya. Sebab tu amalkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Amalkan tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi dia tak sekolah, rupanya dia anak sulung. Jadi dia mengalah, adik-adiknya suruh sekolah. Dia belajar dengan siapa? Dia belajar dengan mak bidan ketika bersalin. Yang mak bidan tu gurau-gurau, yang dia betul. Sebab tu kita ngajar ni kena betul-betul, jangan gurau-gurau. Tak faham kena tanya. Itu bab mandi, jangan kita ringan-ringan. Ya, perkara basic-basic ni, ya kadang-kadang kita penceramah tu kadang-kadang cerita umum aja. Kelas-kelas paduan ini memang kita kena hadir. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulannya tuan-tuan, jagalah kebersihan zahir dan batin. Dan saya sebagai kesimpulannya tuan-tuan, saya terbaca dalam kitab Hidayat, dalam kitab Duratun Nasihin tuan-tuan, ahli sufi menyatakan, ahli-ahli tasawuf, cucilah 4 perkara dengan 4 perkara. Maksudnya bersihkan 4 perkara ini dengan 4 perkara. Pertama, cucilah wajahmu dengan air mata. Cucilah wajahmu dengan air mata. Macam baju kita kotor, baju putih kita kotor, kita rendam pakai klorok, betul? Kita sabun pakai sabun, betul? Tapi cucilah wajahmu dengan air mata. Jangan pula balik nanti istrinya ditempeling, anaknya ditempeling. Kenapa kau nemeling aku? Yo nangis, kau tak tadah baju mata air matanya. Kenapa siapa yang ngajak? Ustaz Kamal. Itulah suruh belajar, tidur je kat rumah. Ustaz Kamal cakap cuci wajah dengan air mata. Bukan. Maksudnya dalam masa hidupnya cuci wajah kita ni, kita pernah menangis kerana contohnya takut kepada Allah. Dia pernah menangis kerana takut kerana Allah. Walaupun setitis air mata yang jatuh dekat pipi kita kerana sehelai bulu roma kita ni, dengan titisan air mata kerana takut pada Allah, besok boleh menjadi saksi di akhirat kelak, dan insya-Allah boleh menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Nombor 2, cucilah ucapanmu dengan zikrullah. Cucilah ucapan kita dengan zikrullah. Ya Allah, lagi-lagi saya tuan-tuan, ya Allah, jumpa geng aja cerita perempuan, jumpa gepeng, jumpa cerita TikTok, entah macam-macam lah. Baca selawat bila? Dalam sembahyang. Lepas tu salam, tadi baru baca selawat. Itu bukan tuan-tuan, saya tuan-tuan.
Cucilah ucapan kita dengan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan baca hauqalah, banyakkan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada berapa huruf tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada berapa huruf? 24 huruf. Sama dengan 24 jam. Kalau boleh 24 jam tu banyakkan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, cucilah dosamu dengan bertaubat kepada Allah. Kita jangan tangguh-tangguhkan. Sebab tu ada 5 perkara jangan dilengah-lengahkan. Pertama, masuk waktu solat jangan lengah-lengahkan. Yang kedua, kalau buat dosa jangan lambat-lambat untuk bertaubat. Nombor 3, apabila ada kematian cepat-cepat uruskan jenazah. Nombor 4, kalau ada hutang mampu bayar, terus bayar, jangan dilengah-lengahkan. Nombor 5, kalau ada anak yang berkeinginan sangat nak berumah tangga, dah mampu, cepat-cepat nikahkan. Ini kadang-kadang wis rona rene sampai dilambat-lambatkan. Lambatkan kerana apa? Kerana hantarannya nak lawan jiran sebelah. Sebelah 10K, anak bapak mesti 20K. Itu yang kadang-kadang jadi lambat. Dah ni tak habis-habis tuan-tuan ni. Yang akhir sekali tuan-tuan, cucilah jiwamu dengan takut kepada Allah. Jadi setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamin darajata wa fil muqarrabina syarah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu nazim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.